Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala rasulil karim wa ala alihi washabihi ajma'in. Tuan-tuan, para pendengar yang dirahmati sekalian, izinkan saya yang lemah, yang daif, yang hina lagi banyak dosa ini, mudah-mudahan diberi pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan tuan-puan yang mendengar pada tazkirah saya insya-Allah diberikan hidayah, diberikan taufik insya-Allah. Insya-Allah tajuk pada petang ini yang akan saya kongsikan bersama dengan tuan-puan adalah ilmu ataupun buah fikiran dari Fatah At-Tamimi, iaitu tajuknya ialah rahsia akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Imamul Mahdi lahir dan berjuang, didahului oleh pemuda Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi atau putra Bani Tamim. Putra Bani Tamim ini berpuluh-puluh tahun lamanya berjuang dan memimpin dengan susah payahnya berhadapan dengan berbagai-bagai ujian. Fatah At-Tamimi lah yang membuat jamaah tapak kepada ummah, yang mana akhirnya dia mendapatkan kuasa negara secara aman tanpa perang. Dan setelah ia memerintah selama lebih kurang 1,5 hingga 2 tahun, maka diserahkan kepada Imamul Mahdi. Jadi Fatah Tamimi ini adalah mujaddid, sebagai perintis kepada Imamul Mahdi. Fatah At-Tamimi berdakwah, memberi ilmu, mendidik secara tajdid, di mana dia adalah seorang mujaddid, seorang yang bertakwa, wali Allah, sahibul zaman. Maka dia diberi ilham dari Tuhan. Dialah yang akan melahirkan ikhwan dan asaib yang diberitakan oleh Nabi akhir zaman. Pengikutnya tidak ramai, tapi pengaruhnya besar. Kerana itulah pihak berkuasa ketakutan. Selama dia memberi ilmu, mendidik, membangunkan jamaah bersama sistem, ia masih di dalam proses memberi ilmu dan pendidikan. Di dalam masa proses, ada yang pergi, ada yang datang, kita tidak tahu. Mana ahli yang sebenar berkekalan. Apabila bertemu Imamul Mahdi, kemudian ahli diserah, yang diterima olehnya itulah ahli yang sah. Selepas itu barulah Imamul Mahdi mengambil alih pimpinan putra Bani Tamim, iaitu wazir pentingnya, menteri kanannya atau penolong kanannya. Selama mana di dalam pimpinan putra Bani Tamim atau pemuda Bani Tamim atau Fatah At-Tamimi, ianya dianggap di dalam proses penapisan. Di dalam masa tapisan, ahli tidak dapat dipastikan. Apabila sampai ke hujung, ia dianggap final, penutup latihan dan didikan. Yang lulus, Imamul Mahdi lah yang menentukan sama ada mereka itu ikhwan atau asaib. Di dalam masa proses ini adalah ujian. Lulus atau tidak, lulus atau tidak lulus, Imamul Mahdi lah yang menentukan. Oleh itu, di dalam proses, kenalah takutkan Tuhan. Tuhan boleh berbuat apa sahaja kerana dia maha berkuasa. Kerana nasib kita, dialah yang menentukan. Tuhanlah yang menentukan. Allah lah yang menentukan. Kepada Imamul Mahdi sahaja yang diberi faham untuk pilihan. Moga-moga kita terpilih sama ada asaib atau ikhwan. Sebelum menutup tazkirah saya, maka saya akan bacakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala fi hadis Abi Hurairah
wa syauqahu ila ikhwani. Qalu ya Rasulullah, awalasna ikhwanaka? Qal la antum ashabi. Ikhwani qaumun ya'tuna ba'dakum. Yawaddu ahaduhum law yashtari ru'yati bi ahlihi wa malihi wa fi riwayatin ukhra amanu bi wa lam yarawni. Au kama qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, alangkah rindunya aku kepada ikhwanku, yakni saudara-saudaraku. Ada special maksud di situ. Terkejut para sahabat lalu berkata, wahai Rasulullah, bukankah kami ni ikhwanmu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tidak, kamu adalah sahabat-sahabatku. Manakala ikhwani ialah umat Islam di akhir zaman. Qaumun ya'tuna ba'dakum, yang datang sesudahku. Mereka sanggup menjual keluarga dan harta untuk bertemu denganku. Mereka tidak berjumpa denganku tapi beriman denganku. Jadi begitulah apa yang saya nak kongsikan dengan saudara-saudara. Mudah-mudahan saudara-saudara, tuan-puan boleh mengkajinya melalui hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab yang muktabar, yang dikarang oleh ulama-ulama yang muktabar. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.